Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar matematik KSSM setingkatan 4, bab 5, rangkaian dalam teori graf. Bahagian 1. Sebelum kita masuk dalam teori graf ni, mari kita lihat seorang ahli matematik Switzerland yang dikenali sebagai Papa teori graf, iaitu Leonhard Euler. Euler menyelesaikan masalah matematik dan logik yang tidak jelas yang dikenali sebagai masalah 7 jambatan Konigsberg dan menghasilkan satu struktur matematik yang dipanggil graf, iaitu satu gambar yang terdiri daripada titik-titik yang dikenali sebagai pucu yang disambungkan oleh garis atau lengkung yang dikenali sebagai tepi. Yang ini merupakan masalah 7 jambatan Konigsberg itu, dan ini merupakan graf yang mewakili masalah tersebut. Untuk pengetahuan semua, di sini adalah beberapa contoh bidang yang terlibat dengan rangkaian. So, dalam bidang komputer, kita biasa dengar ada rangkaian jaringan komputer, ya, dan rangkaian juga wujud dalam perubatan, digunakan dalam pengangkutan, perniagaan, rangkaian sosial, penyiasatan, permainan, sains, dan telekomunikasi. Ya, ini antara bidang-bidang yang terlibat dengan rangkaian. So, hari ini kita akan masuk SP 5.1.1, iaitu mengenal dan menerangkan rangkaian dan graf. Kalau lihat buku teks, muka surat 130. Graf dan rangkaian. Graf ditafsirkan sebagai satu siri pintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain yang dihubungkan dengan garis. Pintik dikenali sebagai pucu dan garis dikenali sebagai tepi. So, ini raja untuk graf. Yang ini pintik, ini dikenali sebagai pucu, dan ini dikenali sebagai tepi, iaitu garis yang dilukis yang menyambungkan pintik. Rangkaian pula merupakan sebahagian daripada graf, subset kepada graf, dengan keadaan pucu dan tepinya mempunyai makna yang tersendiri. So, ini contoh rangkaian, ya, tentang hubungan jarak di antara rumah ahli dengan sekolah dan balai polis, ya. Kemudian kita lihat tata tanda dalam teori graf. Buku teks muka surat 131. So, G, huruf besar G mewakili graf. Tata tanda graf merupakan satu set pasangan tertib yang ditulis dalam VE. V mewakili pucu, E mewakili tepi. Okey, V mewakili pucu dan V ialah satu set pucu. Dan dia ditulis dalam bentuk set, dalam kurungan set. Dalam itu ada semua pucu-pucu dalam graf. Contohnya V1, V2, V3 dan sekian. Okey, pastikan tata tanda set diguna di sini. Kemudian kita ada E. E mewakili tepi. E adalah set tepi atau garis yang menghubungkan dua pucu. So, ini boleh ditulis dalam bentuk nama tepi E1, E2, E3 dan sekian sampai En, ataupun ditulis dalam pasangan pucu, iaitu S1, B1 dalam kurungan, E2, B2 dalam kurungan, di mana A dan B adalah pasangan pucu. Contohnya pucu 1 dengan pucu kedua. Okey, lihat contoh ini. Set pucu ini kita ada V sama dengan V1, V2, V3 dan V4. Manakala set E pula kita ada E1, E2, E3, E4, E5. Ataupun kita tulis dalam bentuk pasangan pucu. E bersamaan dengan pasangan pertama V1, V2. Itu sini. Pasangan kedua V2, V3. Pasangan ketiga V3, V4. Pasangan keempat
V1, V3 dan pasangan kelima V1, V4. Yang penting pasangan pucunya adalah betul, iaitu V1 dan V3, V1 dan V4. Okey. Kemudian tata tanda dalam teori graf ada satu D. D ini mewakili darjah. Darjah ialah bilangan tepi yang mengkaitkan dua pucu. Setiap pucu mempunyai darjahnya tersendiri. Jumlah darjah bagi satu graf ialah hasil tambah semua darjah bagi setiap pucu pada graf itu. Jumlah darjah bagi satu graf ialah sama dengan 2 kali bilangan tepi pada graf itu. Ya. Okey, ini merupakan rumus yang dipakai, iaitu sigma dV sama dengan 2I, di mana V ini adalah unsur kepada set pucu V. Okey, mari kita lihat contoh 1 dalam muka surat 131 buku teks anda. So, diberi graf. So, A, carikan pucunya. So, pucu dituliskan dalam bentuk set, iaitu kita ada pucu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. NV bermaksud bilangan pucu. So, bilangan pucu dalam graf ini adalah 6. Okey, B kita ada set bagi tepi, di mana kita tulis dalam pasangan pucu. Sini kita ada set E, iaitu set bagi tepi, kita tertulis dalam pasangan pucu, iaitu kita ada pasangan pertama tepi yang menghubungkan pucu 1 dan 2. Okey, tepi yang menghubungkan 1 dan 5, tepi yang menghubungkan 2 dan 3, tepi yang menghubungkan 2 dan 4, tepi yang menghubungkan 3 dan 4, tepi yang menghubungkan 4 dan 5, dan tepi yang menghubungkan pucu 5 dan 6. So, bilangan tepi ditulis dalam NE sama dengan 7. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tepi. Nah, sekarang kita lihat bilangan darjah. Bilangan darjah bagi pucu 1, okey, ialah 2. Bagaimana kita dapat bilangan darjah ni? Okey, kita guna cara buat satu bulatan sekitar pucu untuk kira darjahnya. Okey, katakan kita nak kirakan darjah untuk pucu 1. Kita buat satu bulatan kecil sekeliling pucu 1 dan kita akan kira berapa tepi yang dihubungkan dengan pucu 1. So, di sini ada nampak 1, 2. So, darjah pucu 1 sama dengan 2. Okey, kita lihat pucu kedua. Kita bulatkan pucu kedua. Kita akan dapati ada 3 tepi yang berhubung dengan pucu 2, iaitu bilangan darjah pucu 2 ialah sama dengan 3. Okey, seterusnya kita ada pucu 3. Bilangan darjahnya 1 dan 2. Kita ada pucu 4. Kita ada 1, 2, 3 sebagai bilangan darjah pucu 4. Dan pucu kelima, kita buat bulatan sekitar pucu 5. So, kita dapat ada 3 tepi, ya. So, bilangan darjahnya 3. Dan akhir sekali pucu 6, kita ada 1. So, jumlah bilangan darjah pucu dia adalah jumlah keseluruhan. Kita campurkan semua, kita dapat 14. Ataupun dengan cara lain, dengan cara guna rumus, okey, kita dapat bilangan darjah pucu dia adalah sama dengan 2I, di mana 2 darab dengan bilangan tepinya 7. So, 2 darab 7 sama dengan 14. Okey, jawapan dia adalah sama. Okey, mari kita lihat apa itu graf mudah. Okey, buku teks anda muka surat 132. Graf mudah ialah graf yang tidak mengandungi gelung atau pembilang tepi. Okey, ini contoh graf mudah, iaitu dia hanya mengandungi pucu dan tepi sahaja. Graf mudah. Kalau graf yang mengandungi gelung, ini nama gelung.
ataupun perbilang tepi lebih daripada satu tepi, ini adalah bukan graf mudah kerana ia mempunyai gelong dan berbilang tepi. Okey, ini graf mudah, ini bukan graf mudah. Mari kita lihat contoh 3, buku teks anda, muka surat 132. Raja sebelah menunjukkan sebuah graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Nyatakan V dan bilangan V. Okey. B, E dan bilangan E. C, bilangan darjah. So, mari kita tengok. Pucu dia kita ada P, Q, R, S, T, U. Pastikan anda tulis dalam bentuk set, iaitu kurungan set digunakan. Okay, bilangan pucu kita ada, kita boleh kira ataupun kita tengok senarai, kita ada 6. So, bilangan ditulis dalam nombor. Kemudian kita ada E, iaitu tepi. Senaraikan semua tepi tu ikut pasangan pucu. So, kita ada PQ dalam kurungan PQ. Lepas tu PU. Okey, PU ada 2 kali kita tulis sebab berbilang tepi. Jadi, kita tulis 2 kali. QR, QU, QR, QU, RS, RT, SS. SS ini maksudnya gelong. Dari S balik kepada S. So, SS, gelong. ST dan TU. So, bilangan tepi dia kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kita kira raja, kita akan dapat 10 juga. Kemudian kita nak cari bilangan darjah. Okay, bilangan darjah kita terus guna rumus 2 darab dengan 10 bilangan tepi dia. So, kita akan dapat 20. Ataupun cara kiraan lain di mana kita carikan darjah setiap pucu, kita jumlahkan keseluruhannya, kita dapat juga 20. Mari kita belajar bagaimana kita melukis graf berdasarkan maklumat yang diberi. So, contoh 4 dalam buku teks kamu, muka surat 133. Lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Okey. A, kita V ni mewakili pucu. Kita ada 5 pucu. Dan E ini mewakilkan tepi. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tepi. So, mari kita lihat bagaimana kita melukis satu graf. Mula-mula kita lukiskan pucu dia. Okey, iaitu pintik-pintik. Kita wakilkan pucu dia dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita boleh lukis di mana-mana. Okey, yang penting pucu tu dilabelkan dengan betul. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita nak hubungkan pucu itu supaya jadi tepi. So, kita ada 1, 2. Kita mula dengan satu persatu. Pasangan pucu pertama 1, 2, iaitu tepi pertama. Kita hubungkan 1 dan 2 dengan garis. So, ini tepi 1, 2. Kemudian kita ada tepi 1, 4. Kita hubungkan pucu 1 dan 4. Kemudian kita ada 1, 5, di mana menghubungkan pucu 1 dan 5. Pucu 2 dan 3 dihubungkan untuk dapat tepi 2, 3. Kemudian kita ada pucu 2, 4 yang dihubungkan untuk mendapatkan tepi 2, 4. Dan akhir sekali kita ada tepi yang menghubungkan pucu 3 dan 4. So, ini merupakan satu graf mudah yang mengikut maklumat soalan A. So, sekarang kita lihat soalan B pula. Kita ada pucu yang disenaraikan dalam set V, iaitu PQRSTU. Mula-mula kita lukiskan ataupun kita lukiskan semua pucu PQRSTU. Kemudian kita lihat tepi dia. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tepi, di mana tepi pertama menghubungkan
PU, pucu P dan U, kita buat garis. Okey. Tepi kedua kita ada PT, kita buat garis untuk tepi. Lepas tu kita ada QT, kita buat garis untuk tepi QT. Kemudian QS yang menghubungkan Q dan S, RS yang menghubungkan pucuk R dan S, dan RU yang menghubungkan pucuk R dan U. So, ini lengkaplah satu graf mudah. Okey. Okay, kita lihat contoh 5, buku teks anda, muka surat 133. Lukis satu graf berbilang tepi dan memberi gelong mengikut maklumat yang diberikan. So, sekarang kita kena lukis satu graf, ya, bukan graf mudah, di mana dia mengandungi berbilang tepi dan gelong. So, A, kita ada pucuk PQRS. So, mula-mula kita buat pucuk dia dulu, PQRS. Kemudian kita sambungkan pucuk untuk jadikan tepi. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tepi. So, tepi yang pertama, PP. So, kita tengok PP ini adalah gelong. Kenapa gelong? Sebab P ke P. So, gelong. Okay. Lepas tu kita ada PQ. Kita sambungkan P dengan Q. Kemudian kita ada tepi PS. Kita sambungkan P dengan S. Dan kita ada QS, sambungkan Q dengan S. Dan QS ni ada dua di sini. Dua bermakna dia adalah berbilang tepi. So, buat lagi satu lengkung QS. Kemudian kita ada QR, sambungkan pucuk Q dengan R. SR, sambungkan S dengan R. Dan kemudian kita ada RR sekali lagi, R balik kepada A, pucuk R ke A, maksudnya dia adalah satu gelong. So, itulah graf A. Okay, kemudian kita tengok graf B. Kita ada pucuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kita lukis dulu pucuk dia. Kemudian kita sambungkan pucuk untuk tapakan tepi. Sekarang kita lihat tepi 1, 6. Di mana dia menghubungkan 1 dan 6. Okay, ada 2 kali di sini. Maksudnya dia merupakan berbilang tepi. So, kita buat lengkung sikit. 1 dan 2. Kemudian 2, 7. Kita ada 2 juga, 2 pasangan. Maksudnya berbilang tepi juga. So, kita buat lengkung sikit. Dari 2 ke 7. 2 ke 7. Ok, 5, 7 pun ada 2 pasang. So, ini juga berbilang tepi. So, kita gunakan lengkung 5, 7 dan 5, 7. Kemudian kita ada 3, 4. 3, 4 juga ada 2 pasang. Maksudnya dia berbilang tepi lagi sekali. Jadi kita buat lengkung 3, 4, 3, 4. Kemudian kita ada 1, 7. Kita hubungkan pucuk 1 dan 7 jadikan tepi. Dan hubungkan 6, 7, 3, 7 dan 4, 7. So, jadilah satu graf yang mengandungi berbilang tepi dan gelong. Okey. Mari kita lihat bagaimana kita menentukan sama ada graf itu boleh dilukis atau tidak. Buku teks anda, muka surat 133. Satu graf boleh dilukis apabila hasil tambah darjah bagi pucuknya merupakan nombor genap. Okey, kalau kita lihat rumus jumlah darjah pucuk, kita dapati dia merupakan 2i. Bilangan tepi darab dengan 2. So, sebarang nombor didarabkan 2, dia akan jadi nombor genap. Jadi, ini membawa maksud setiap graf yang kita lukis, ya, mesti mempunyai hasil tambah darjah bagi pucuknya adalah nombor genap. Ini contoh 6, muka surat 133, buku teks anda. Tentukan sama ada graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. So, kita di sini A ni ada 5 pucuk dan ada darjah dia 3, 2, 2, 1, 3. So, kita tengok boleh tak kita lukis graf. Kita cari jumlah ataupun hasil tambah darjah dia. Okey, kita dapat dia adalah 11. Jadi, graf tidak boleh dilukis kerana jumlah darjahnya adalah ganjil. Ya, dia tak mungkin akan jadi ganjil. Okey, kemudian soalan B, kita ada 211, 332. Kita
tambahkan semua darjah pucu dia, kita dapat 12. Dan graf ini boleh dilukis kerana jumlah darjahnya adalah genap. Itu caranya kita tentukan sama ada kita boleh lukis graf itu ataupun tidak dengan bilangan darjah yang diberikan. Okey, sekarang kita masuk SP 5.1.2, membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah, graf berpemberat dengan graf tidak berpemberat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan graf terarah? Ini dia. Graf terarah ni mempunyai arah ya, mempunyai arah pada tepi dia. Okey. Dia boleh jadi berbilang tepi, tapi yang pasti mesti ada arah untuk menunjukkan arah. Itu kita namakan dia sebagai graf terarah. So, tepi AB tidak sama dengan tepi BA dalam graf terarah. Okey, graf tidak terarah adalah graf mudah yang biasa ataupun bukan graf mudah yang biasa, iaitu tak ada anak panah pada tepi dia. So, kalau untuk ini, tepinya dilukis tanpa arah dan tepi AB adalah sama dengan tepi BA. Okey, ini graf terarah. Ya, dia boleh jadi graf mudah ataupun graf berbilang tepi dan gelung. Ya, dua-dua boleh. Tepi AB ni tidak sama dengan tepi BA. Okey, bagi graf berbilang tepi atau gelung, tepi CC contohnya tepi CC ialah gelung, jadi C ialah pucuk awal dan pucuk akhir. Di mana dia mula dari C, dia balik kepada C. Sebenarnya dalam gelung ini kita boleh letak anak panah ya. Kita boleh letak anak panah sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Boleh. Ya. Ataupun kalau ada syarat, kita tengok syarat. Sebenarnya dia boleh ada arah, barulah jadi graf terarah. Okey. Nah, contoh 7. Buku teks muka surat 137. Lukis satu graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. So, di sini ada pucu PQRSTU. Kita mula dengan pucu kita. Okey, kemudian kita sambungkan pucu untuk jadikan tepi PQ. Kita mula dengan PQ. Okey. Graf terarah maksudnya dari P ke Q. Itu sebabnya kita ada anak panah dari P ke Q. Anak panahnya menuju ke Q sebab PQ dan graf terarah. So, PR kita dari P ke R, so anak panah menuju ke R. RQ dari R ke Q, R ke Q. Okey. Dengan arah dia sekali mesti betul. SR, S ke R, S ke R, pucuk di sini. Dan kita ada SQ, S ke Q. Dan juga ST, S ke T. Okay. So, di sini kita lihat ada satu pucuk U terpencil ataupun tersisir di tepi yang tak ada tepi. Yang tak ada tepi. Satu pucuk yang tiada tepinya. Okay. Itu merupakan pucuk terpencil ataupun pucuk tersisir lah. Okay. Dia tidak berkaitan dengan pucuk-pucuk lain. Itu namanya pucuk terpencil. Okey, lihat contoh 7. Buku teks anda muka surat 137. Kita nak lukiskan graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okay, soalannya berbunyi, mempunyai satu gelung pada pucuk Q dan RS ialah berbilang tepi dengan keadaan D in P sama dengan 1. Ini maksud darjah. In maksudnya masuk. Darjah yang masuk ke pucuk P adalah 1. Darjah yang keluar dari pucuk P, D out. P ialah 1. Adalah 1. D in Q maksudnya darjah, bilangan darjah yang masuk ke dalam pucuk Q adalah 3. Manakala bilangan darjah yang keluar daripada pucuk Q adalah 2. D in R maksudnya bilangan darjah yang masuk ke dalam pucuk R ialah 0. Dan bilangan darjah yang keluar dari pucuk A adalah 3. D in S maksudnya bilangan darjah yang masuk ke dalam pucuk S adalah 3. Bilangan darjah yang keluar daripada pucuk S adalah 1. Okey. So, mari kita lihat bagaimana kita melukis graf terarah ini.
So mula-mula kita lukiskan pucuk dia PQRS. Kemudian kita lukiskan satu gelung pada pucuk Q, dan RS ada berbilang tepi. Kita mula lukis dua lengkung pada RS. Kemudian kita wakilkan ya, tepi-tepi dia. Yang in out ini kita gunakan, cikgu gunakan warna anak panah masuk maksudnya in ke P, anak panah biru ni yang keluar maksudnya out. So darjah masuk ya, bilangan darjah masuk ke pucuk ada 1. Saya guna anak panah yang masuk P ada 1, keluar daripada P ada 1. So satu merah, satu biru untuk mewakilkan masuk dan keluar. Okay. Kita draftkan dulu. Kemudian kita tengok pucuk Q. Pucuk Q kita ada in ada 3, maksudnya merah kita ada 3, in 3, out ada 2, keluar ada 2, jadi 2 yang keluar. So semua jumlahnya ada 5 garis lagi lah, 5 tepi lagi. Untuk R, kita yang masuk R kosong, maksudnya tak ada yang masuk. Yang keluar ada 3, jadi garis tepi, garis yang keluar daripada R ni ada 3. Kemudian untuk pucuk S, kita in ada 3, okay, out ada 1. Okay, mari kita lihat macam mana kita nak lukiskan. Raja sebelah kiri menunjukkan draft kita, okay, lakaran kita. Sekarang kita nak lukis di sebelah kanan graf yang sebenar. Okay, kita mulakan dengan gelung Q ya, gelung pada pucuk Q. Okay, Q. Okay, cikgu akan lukis di sini anak panah dia, iaitu dia keluar, Q keluar 1 ya, Q keluar 1 dan darjah yang masuk adalah 1. Jadi keluar 1 masuk 1. So di sini akan hilangnya satu merah dan satu merah dan satu biru. Keluar 1 masuk 1. So akan hilang. So kita dah selesaikan yang pertama. Kemudian kita tengok R dengan S ya, R dengan S. Sebab R ini dia tak ada yang masuk, jadi R ini mesti keluar. So kita buat anak panah keluar ke S ya, keluar ke S. So dua anak panah biru ni akan hilang, menunjukkan kita dah selesai untuk dua tepi. Tinggal satu tepi lagi yang keluar dari R. Okay, kemudian kita sambungkan PQ, sebab P keluar menuju ke Q, P ke Q. Jadi dia merupakan satu tepi dari P ke Q. Okey, anak panahnya seperti dalam raja, dan pasangan merah biru dengan merah ini akan hilang, menunjukkan dah selesai untuk garisan ataupun tepi PQ. Kemudian kita ada SP, keluar dari S masuk ke P. So pasangan biru dengan merah ni juga akan hilang sebab dah selesai tepi SP. Jadi tinggal siapa? Tinggal R Q, R ke Q. So kita boleh lukiskan R ke Q. Okey, selesai. Dan last sekali kita ada Q ke S. So kita buat satu tepi arah Q ke S, dan selesai semua tepi yang kita hendak lukis itu. Okay, itulah satu gambar raja ataupun itulah satu graf terarah mengikut soalan ataupun mengikut maklumat yang diberi. Okay. Kalau tak jelas nanti pelajar boleh ulang tengok bagaimana cikgu menukis graf terarah ini dengan langkah-langkah dia. Okay, mari kita lihat apa itu graf berbenberat dan graf tidak berbenberat. Okey, graf yang berbenberat adalah jenis graf yang terarah dan graf tidak terarah, dua-duanya sama.
Okey, dia boleh jadi terarah ataupun tidak terarah. Dan tepinya untuk graf yang pemberat, dia ada nilai ataupun pemberat. Maksudnya dia ada nilai pada tepi dia ataupun pemberat, ada makna dia. Manakala bagi graf tidak pemberat, dia tiada nilai ataupun pemberat yang dinyatakan. Okey, contoh-contoh bagi graf berpemberat ni ialah tepinya yang mewakili jarak antara dua bandar, mewakili masa yang diambil untuk satu gerakan, nilai arus sesuatu liter elektrik, kos dan sebagainya. Okey, bagi graf yang tidak berpemberat, kita boleh kaitkan dengan maklumat dalam hierarki jawatan dalam carta organisasi, peta alil, peta pokok ataupun peta buih. Itu contoh-contohnya lah. Okey, mari kita lihat graf berpemberat. Okey, di mana tepinya ada nilai, okey, yang mewakilkan ataupun mewakilkan tepi itu 600 meter, satu jarak, dia mewakilkan jarak kan. Dan dia ada anak panah, jadi ini adalah graf terarah yang berpemberat. Ini graf yang tidak terarah tetapi iaitu jarak, kegemaran, nama, masa dan kos yang dilabelkan pada tepi dia. Graf tidak berpemberat, graf macam inilah yang tak ada label yang makna pada tepi dia. Okey, mari kita lihat contoh 8 muka surat 138 buku teks anda. Okey, raja di sebelah menunjukkan pilihan laruan sehara Izaro untuk menjalankan latihan larian. Pucu V1 ialah tempat permulaan dan pucu V5 ialah tempat terakhir sebelum dia balik ke rumah. Tentukan jarak laluan sehara yang terpendek dari V1 ke V5, jarak laluan sehara yang terpanjang dari V1 ke V5, pucu-pucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehara adalah di antara 1.4 km hingga 2.1 km. So, kita lihat gambar raja dia. Ini adalah satu graf berpemberat. Okey. So, ni penyelesaiannya. Okey. So, dia nak mula-mula laruan yang terpendek dari V1 ke V5. So, kalau kita perhatikan dalam graf ini ada banyak laluan. Ya, laluan yang sehara ni, laluan sehara yang menuju kepada V5. So, mana satu laluan adalah terpendek. So, kita kena cari jumlah dia lah. Jumlah laluan ataupun jumlah tepi-tepi yang dilalui. So, di sini laluan sehara yang terpendek kita ada V1 ke V2 kemudian ke V5. Ini pilihan cikgu. Cikgu tengok 600 tambah 500. Ini paling pendek lah. Okay, yang lain tu kita boleh congak. Tengok ni 500, 500, 500. Dah lebih besar. Jadi kita carikan nilai ataupun jarak yang paling pendek. So, itu dia laluan V1 ke V2 ke V5 iaitu 600 campur 500 meter, kita dapat 1100 meter, tukar jadi kilometer, kita dapat 1.1 kilometer. Okey, soalan B, kita nak laluan sehara yang terpanjang, yang paling panjang. So, dia kena melalui semua pucu lah. Melalui semua pucu. Yang mana paling panjang? Melalui semua pucu. Okey, so di sini kita ada pilihan dia iaitu V1 ke V2, V2 ke V3, V3 ke V4, V4 ke V5. So, kita jumlahkan semua laluan itu dengan berat ataupun nilai yang diberi, iaitu kita dapat 2,500 meter, iaitu 2.5 km. Okey, soalan C pula, dia nak cari laluan. Okey, carikan laluan di mana dia adalah dalam julat 1.4 km dan 2.1 km. So, laluan ini tak boleh terima lah. Ini 1.1, yang ini 2.5 dah melebihi ya, ataupun kurang daripada julat itu. So, kita kena cari yang lain. So, kita boleh ambil V1 ke V3, V3 ke V4, V4 ke V5. Ini kita belum pilih lagi kan. So, kita cuba dengan jarak ini, laluan ini, kita kirakan. Okey, hasil tambah
jarak dia, kita akan dapat 1.5. Ya, 1.5 km berada dalam julat laluan ini. So, boleh diterima laluan ini adalah V1 ke V3, V3 ke V4, V4 ke V5. Okey, laluan yang kedua yang kita pilih ialah yang ini, iaitu V1 ke V2, V2 ke V4, V4 ke V5. Okey, ini pilihan yang kedua, iaitu laluan ini membawa jumlah 1.9 km. Jadi boleh diterima laluan ini antara julat yang diberi. Jadi inilah jawapan dia, laluan V1 ke V3 ke V4 dan ke V5. Laluan kedua V1 ke V2, V2 ke V4, V4 ke V5. Okey. So itu cara penyelesaian soalan yang melibatkan graf berpemberat. Okey. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi di bahagian 2 nanti. Sekian, terima kasih.